Nurul, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM akan meningkatkan jumlah pegawai dan anggota wanita sehingga 10% dan menetapkan kuota pengambilan untuk pegawai wanita bagi gred lantikan semasa sebanyak 5%. Dalam usaha untuk menarik lebih ramai wanita menyertai pasukan beruniform itu, syarat kemasukan seperti ujian fizikal untuk calon wanita akan dipermudahkan dan lebih ringan berbanding calon lelaki. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, JBPM juga sedang melaksanakan kajian berkaitan bidang-bidang keutamaan baharu kebombaan termasuk bidang yang bersesuaian dengan anggota dan pegawai wanita. Saya lihatkan bahawa ada banyak-banyak jurusan kerja di dalam Jabatan Bomba itu sendiri dari segi skop kerja-kerja untuk kaunseling kepada mangsa-mangsa trauma wanita dan kanak-kanak, kerja-kerja memberikan pertolongan kecemasan kepada wanita dan kanak-kanak, kerja-kerja program kesedaran pencegah kebakaran, kerja-kerja program pencegahan kebakaran di dapur untuk suri rumah dan juga kerja-kerja demonstrasi pencegahan kebakaran untuk suri rumah. Jadi dan kerja-kerja administratif. Jadi kerana banyak juga skop kerja-kerja yang kita percaya lebih elok diisi oleh pegawai bomba wanita. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Ketika ini terdapat 643 atau 4.82% anggota dan pegawai bomba wanita di seluruh negara. Baik saudara, Dewan turut dimaklumkan sebanyak 21 juta ringgit diperuntukkan bagi meringankan beban para guru dan institusi pendidikan Islam mendepani impak penularan COVID-19. Setakat 30 Jun lalu, sebanyak 18.4 juta ringgit sudah disalurkan. Tahfiz yang mengandungi 979 buah sebanyak 6,372,000 lebih. Pondok 204 buah lebih daripada 1.373 juta dan sekolah agama rakyat sebanyak 647 lebih daripada 10.657 juta. Jumlah keseluruhannya telah menghampiri 19 juta. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh. Jelas Datuk Dr. Zulkifli, dana 21 juta ringgit itu merupakan sebahagian daripada 100 juta ringgit yang diperuntukkan di bawah Belanjawan 2020 untuk kerja-kerja selenggara dan naik taraf institusi pendidikan Islam. Ia termasuk tahfiz, pondok dan sekolah agama berdaftar. Baik, dalam pada itu, ahli-ahli yang berhormat turut dimaklumkan bahawa pengeluaran lesen arak baharu di ibu negara hanya akan dikeluarkan selepas satu garis panduan yang lebih kemas berkaitan penjualannya diwujudkan. Namun, jelas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, lembaga pelesenan minuman keras telah dilantik dan akan bersidang pada Ogos ini bagi menghasilkan garis panduan baharu itu selain pindaan rang undang-undang untuk kawalan jualan dan penggunaan arak yang lebih ketat. Malaysia yang berhormat, mutakhir ini lesen arak dijual dengan terlalu mudah. Hatta Singapura menghadkan masa arak itu dijual. Hatta di England hanya premis tertentu saja boleh menjual arak. Mutakhir ini kelihatan terdapat di setengah-setengah kedai runcit pun boleh beli arak. Arak boleh dibeli pada masa yang tidak terhad. Saya fikir ini perlulah dikaji dan diteliti semula. Jadi kalau ada syur, cadangan daripada stakeholders, tidak ada menjadi masalah. Mereka boleh mengemukakan syur-syur yang tersebut. Pihak berkuasa telah membekukan pengeluaran lesen arak baharu sejak Jun lalu berikutan peningkatan insiden pemandu mabuk dan aduan orang ramai. Selain daripada cadangan tentang keperluan menyemak semula hal-hal berkaitan penjualan arak termasuk soal perundangan. Mengulas lanjut kebimbangan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai, Tan Sri Anwar menegaskan sepanjang tempoh pembekuan tidak timbul sebarang masalah atau kesan kepada peniaga, pemegang taruh atau kehilangan pekerjaan. Ia kerana peniaga
sedia ada boleh menjalankan perniagaan seperti biasa. Buat masa ini, sebanyak 2,096 lesen dikeluarkan kerajaan terdahulu masih sah dan akan tamat pada September, manakala yang sudah memohon untuk pembaharuan lebih 200 dan hanya terdapat 69 permohonan lesen baharu telah diterima di BKL. Baik saudara, seperti biasa Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang dan akan meneruskan semula selepas itu sesi perbahasan usul titah diraja. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkembangannya. Kita kembali kepada Nurul di Angkasa Puri untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari.